Hari ini, saya Amalfi akan mewakili kumpulan 10 untuk membentangkan perbincangan iaitu falsafah rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang mengatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menganggapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh falsafah rasionalisme. Tokoh yang pertama adalah René Descartes. Beliau dikenalkan sebagai Cartesius. Beliau juga seorang ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains yang terkenal. Beliau juga digelarkan sebagai pengasas falsafah moden. Tokoh terakhir adalah Benjamin Franklin. Beliau adalah ahli falsafah politik yang juga merupakan seorang ahli politik, negarawan, aktivis masyarakat, ahli sains, diplomat dan perikir, wartawan, penerbit dan penulis. Ciri-ciri falsafah rasionalisme dalam dua bidang. Yang pertama adalah bidang agama. Rasionalisme difahamkan sebagai tindakan melawan pihak penting dalam sesebuah agama. Lalu pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Bidang kedua adalah bidang falsafah. Rasionalisme bertindak sebagai lawan kepada fahaman empirisme di mana adanya pendapat bahawa sebahagian dan bahagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Hari ini, bidang yang kita ingin bincangkan adalah sains dan teknologi. Sains dan teknologi mempengaruhi masyarakat untuk menjelaskan fahaman yang rumit menggunakan akal logik. Vaksin COVID-19 merangsang sistem imun supaya jika kita terdedah kepada coronavirus SARS-CoV-2, badan kita boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19. Setelah penemuan vaksin COVID-19, ramai golongan masyarakat Malaysia yang menolak kewujudan dan kepentingan vaksin COVID-19 dengan munculnya golongan anti-vaksin. Anti-vaksin ini merujukkan kepada golongan masyarakat atau netizen yang menentang vaksin COVID-19 melalui sosial media. Kenapa vaksin sangat penting? Yang pertama adalah ketahanan badan. Mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 meningkatkan ketahanan badan seseorang ketika melawan virus COVID-19 menyerang. Dan kedua adalah keamanan negara. Demi keamanan negara untuk menjalani kehidupan seperti normal. Graf ini menunjukkan isu-isu utama penolakan vaksin. Seterusnya, saya Ellie akan meneruskan pembentangan tentang pengaruh falsafah rasionalisme. Terdapat beberapa kumpulan terpengaruh dengan falsafah rasionalisme. Antaranya, Muslim, penolakan terhadap peraturan agama dengan menganggap akal rasional sudah mencukupi, menjadikan Muslim yang terpengaruh dengan dakwah berkenaan mempertikaikan hukum hakam yang sudah tetap dalam Islam. Ahli agama berhujah dengan menghalang pemberian vaksin dengan alasan kaedah pembuatan vaksin berdasar memasuki tubuh suci mereka. Selain itu, generasi baru juga merupakan salah satu kumpulan yang terpengaruh dengan falsafah rasionalisme. Mereka juga didapati kurang berakhlak dan haruslah dipupuk. Hal ini kerana kebanyakan generasi muda terlibat diri dalam kehidupan bebas atau dikatakan sebagai gaya hidup bebas. Mereka juga menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan berita palsu tentang vaksin COVID-19. Falsafah rasionalisme juga mempengaruhi masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sistem ekonomi kapitalis yang gemar mengumpul kekayaan secara berlebihan. Selain itu, mereka juga cenderung untuk tidak menerima arahan yang difikirkan tidak logik akal. Contohnya, ramai rakyat Malaysia yang terpengaruh dengan kabar angin dan tidak mendaftar diri untuk menerima suntikan vaksin. Sekarang, marilah kita tengok apakah itu kepentingan falsafah rasionalisme. Pertama, menjelaskan sesuatu perkara secara rasional seperti menjelaskan persoalan matematik, etik dan metafizik secara logik. Kedua, menjawab persoalan yang berhubung dengan perkara-perkara logik, sosial, politik dan hukum hakam agama.
Seterusnya, saya Nur Akilah akan membentangkan isu semasa yang berkaitan dengan falsafah. Berpandukan bidang sains dan teknologi, kami memilih isu vaksin. Baru-baru ini, beberapa kontroversi berkaitan dengan pemberian vaksin telah ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu. Antaranya seperti isu agama yang meragui status halal vaksin COVID-19. Kebanyakan umat Islam berpendapat suntikan vaksin COVID-19 adalah tidak halal dan tidak selamat digunakan. Walhal telah diwartakan vaksin tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh manusia. Dari aspek pandangan syarak, imunisasi merupakan satu jalan pencegahan. Pencegahan adalah perkara yang amat dituntut dalam Islam sesuai dengan kaedah usul fiqh. Lalu, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada mengatakan bahawa vaksin COVID-19 tidak perlu disahkan halal dan sekiranya vaksin itu halal, maka itu bagus, tidak ada masalah. Tetapi jika tidak halal, itu juga tidak menjadi masalah kerana ini adalah keadaan kecemasan darurat. Seterusnya, isu keselamatan juga tidak terkecuali daripada permasalahan ini. Mereka menganggap kaedah pembuatan vaksin berdasar memasuki tubuh suci mereka adalah haram. Maka mereka bergantung dengan sistem pertahanan badan mereka sendiri. Dan ada yang berfikiran di mana jika mereka dijangkiti, maka mereka akan berserah pada Tuhan. Kalau ditakdirkan untuk mati, maka sudah tiba ajal mereka. Dan jikalau Tuhan masih sayangkan mereka, maka sihatlah tubuh badan mereka. Bagi mengelakkan rasa was-was masyarakat, Perdana Menteri kita telah menawarkan diri menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin bagi menjadi contoh yang terbaik untuk rakyat Malaysia supaya lebih yakin untuk menerima suntikan vaksin seperti yang diwartakan oleh Kerajaan Malaysia. Bagi meyakinkan lagi masyarakat tentang vaksin, terdapat beberapa cadangan untuk menambahbaikkan seperti mengadakan tindakan undang-undang yang tegas terhadap anti-vaksin dan mengadakan sidang media untuk meyakinkan rakyat bagi mengambil vaksin. Hal ini berkait rapat dengan prinsip rukun negara yang mengandungi kedaulatan undang-undang yang jelas menyatakan undang-undang adalah elemen utama pemerintahan sesebuah negara yang mengikat kerajaan dengan rakyat. Golongan anti-vaksin ini perlu sedar bahawa mereka perlu bersedia untuk menerima apa jua jenis hukuman yang akan ditetapkan oleh pihak kerajaan sekiranya mereka terus berdegil untuk tidak disuntik vaksin bagi melindungi diri daripada penyakit COVID-19. Selain itu, dengan mengamalkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, mereka akan berfikir dengan lebih rasional dan mungkin tidak akan wujudnya golongan anti-vaksin ini. Dengan meletakkan nilai yang baik pada tingkah laku, beradab sopan dan mengikut peraturan menjadi amalan yang sentiasa dituntut mengikut prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, dengan mengadakan sidang media, mereka akan lebih terbuka untuk memahami kepentingan program imunisasi vaksin ini. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia, di mana ia merupakan satu bentuk landasan negara ke arah membentuk satu sistem pendidikan yang seimbang dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh yang demikian, dalam kes suntikan vaksin, golongan anti-vaksin seharusnya tahu dan bertindak dengan matang berdasarkan perintah daripada pihak kerajaan jika tidak mahu dikenakan denda atau hukuman. Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, melalui sidang media, rakyat akan mengenali kelebihan dan kesan sampingan yang mungkin akan terjadi. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap vaksin. Seterusnya, berdasarkan falsafah sejahtera, undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan wajib dipatuhi oleh setiap rakyat untuk mencapai kesejahteraan negara, termasuklah mendengar arahan daripada pihak Kementerian Kesihatan supaya mengambil vaksin untuk mencegah diri daripada penyakit COVID-19. Tambahan pula, masyarakat akan berasa lebih yakin untuk mengambil vaksin COVID-19 dan seterusnya dapat hidup sejahtera dan selamat daripada wabak tersebut. Sekian, terima kasih.